أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Hormati pengurusi, para imam, para bilal, tuan guru, para alim ulama, para asatizah, lihat puasa serta tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, utamanya bersama kita merapatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan limpah kurnia-Nya. Pada malam yang penuh barakah ini dapat kita bersama berhimpun lagi dalam rumah Allah. Setelah lama dilihatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira last saya datang mengajar di sini 11 hari bulan 3. 4, 5, 6, 7, 8 5 bulan, 6 bulan. Setengah tahun dah tak datang. Hampir dah tak cam dah semuanya. So pakai topeng semua. Jadi alhamdulillah Allah panjangkan usia kita, Allah sihatkan tubuh badan kita, kuatkan tubuh badan kita. La haula wala quwwata illa billah. Allah yang memberikan daya dan kekuatan untuk kita hadir pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini bermanfaat insya-Allah. Baik, kita sambung terus mengajar kitab kita Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Kita sampai pada buku surat yang ke-128. Buku surat 128 keempat, menjaga perut. Baik, kita dalam kitab ini hanya ada 3 bahagian saja. Bahagian pertama, habis dah kita bincang mengenai tentang aktiviti seharian kita 24 jam. Daripada bangun tidurnya sehingga tidur semula. Dan ini telah kita bincang dan bahas panjang lebar mengenai tentang kehidupan seharian. Dan kalaulah kita ini cenderung kepada apa yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali ini berdasarkan daripada Al-Quran dan juga Sunnah, maka itulah permulaan menuju hidayah. Sebab itu kitab ini diberi nama Bidayatul Hidayah, permulaan menuju hidayah. Kemudian bahagian yang kedua, dia membincangkan tentang 7 anggota zahir yang melakukan dosa dan maksiat. Dan dosa dan maksiat yang dilakukan dalam hati. Maknanya bahagian kedua ni nak bincang zahir dan batin mengenai dosa dan maksiat ataupun ketaatan kepada Allah. Dan kita telah bincang 3 daripadanya. 3 anggota zahir. Yang pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga lidah. Dan malam ini insya-Allah yang keempat kita akan sambung, iaitu menjaga perut. Bermaksud ada lagi 4, 5, 6, 7, ada lagi 4 anggota zahir yang kita akan bincangkan kemudian insya-Allah. Semua malam ini kita fokus kepada menjaga perut. Kalau mata dulu kita bincangkan tentang maksiatnya mata dengan melihat perkara-perkara yang haram, seperti melihat bahan-bahan lucah, seperti melihat perkara yang boleh menaikkan nafsu syahwat. Jadi kalaulah kita ambil mata kita itu untuk digunakan perkara-perkara yang haram, maka kita telah kufur kepada Allah. Itu kufur nikmat. Jadi kalaulah kita menggunakan pada salah tempatnya, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan tarik kenikmatan yang Allah bagi. Mata mungkin tak nampak, kabur, macam-macam cara yang Allah boleh tarik nikmat satu persatu, sedikit demi sedikit. Juga telinga, Allah ciptakan telinga ini untuk
kita taat kepada Allah, seperti dengar Al-Quran, seperti dengar hadis, seperti dengar muhadarah yang kuliah, dan perkara-perkara yang baik, bukan membawa dengan itu kepada dosa dan maksiat, seperti suka mendengar ghibah, mengumpat, seperti suka mendengar orang mengadu domba. Ini semua perkara-perkara maksiat. Seperti dulu dah suka mendengar lebihnya muzik daripada Al-Quran. Bukan tak boleh dengar, tapi kalau melampau menjadi haram. Sebab itu kalau kita dengar muzik terlalu berlebihan sehingga lupa dan lalai kepada Allah, sepatutnya kita boleh semayang di awal waktu. Bila tak nak semayang, kita dengar muzik, maka dia menjadi haram dan boleh jadi Allah tarik telinga kita, nikmat kita dalam keadaan mengejut. Yang ketiga ialah lidah, dan lidah antara dosa yang paling banyak yang kita bincangkan pada kuliah yang lalu, iaitu tentang 8 perkara. Dan dia bukan 8 saja, tetapi macam-macam, dengan tipuan, dengan mengumpat, dengan caci makinya, dengan fitnahnya, dengan suka memujinya. Itu semua adalah dosa-dosa lidah. Dan banyaknya manusia ditarik ke dalam neraka Allah dengan sebab lidah. Maka pelihara lidah, gunakan lidah untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muka surat 128. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ani wa iyyakum bi ulumihi fi dharain, amin ya rabbal alamin. Maka hendaklah engkau memelihara perutmu daripada memakan makanan yang haram atau yang syubhat, dan berusahalah untuk mencari makanan yang halal. Ini dia dosa lidah. Dosa perut. Dosa perut ialah memasukkan ke dalam perutnya perkara yang haram dan syubhat. Itu je dosa yang dia buat. Tak lain, tak ada banyak. Seperti lidah banyak. Seperti mata banyak. Telinga banyak. Tetapi kalau sebut tentang perut, maka perut ini kalau dimasukkan dalam badannya perkara yang haram, perkara yang syubhat, maka itu telah menjadi berdosa, jadi haram. Dan itu juga tanda menggunakan nikmat Allah dalam keadaan yang salah. Itu juga dipanggil sebagai kufur nikmat. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, hendaklah engkau memelihara perut daripada memakan makanan yang haram ataupun syubhat. Haram ini jelas. Dan kita pun tahu dalam hadis Nabi sebutkan al-halal bayyinun wal haram bayyinun. Halal itu jelas dan haram itu pun juga jelas. Wa bainahuma mushtabihat, kata Nabi. Di antara keduanya ada mushtabihat, iaitu perkara yang syubhat. Jadi tak tahu mana satu yang halal atau mana satu yang haram, jadi syubhat. Sebab itu Nabi sebutkan kalaulah orang ini dia ambil perkara yang syubhat, maka dia hampir kepada menjatuhkan agama dia juga. Seperti orang yang mengembala kambing. Hadis saya baca dia punya terjemahan. Nabi sebutkan seperti orang yang mengembala kambing di kawasan yang berhampiran dengan kawasan larangan istana. Ada orang tak boleh masuk dalam istana. Ini ada had sempadan. Sana kawasan istana, sini kawasan halal, boleh buat apa-apa. Tapi kalaulah orang yang mengembala kambing itu, ra'i ini, dia mengembala dekat sini dalam keadaan hampir kepada tempat yang dilarang tadi, berpotensi ataupun tidak nak masuk kepada perkara yang dilarang, berpotensi. Yang ini dipanggil syubhat ni, dekat ni, hampir dipanggil syubhat. Walaupun kita kata syubhat tak ada apa sah. Syubhat ni kita boleh lagi, memang boleh. Tetapi bila lama sangat ambil dekat perkara yang syubhat, berpotensi ataupun tidak nak masuk haram, berpotensi. Sebab Nabi kata, kalaulah perkara ini syubhat, maka jauhkan. Maka kalaulah dia mentern ataupun mengembala kambing jauh daripada kawasan larangan, dia tak mengembala sini, mengembala sana, jauh. Jadi berpotensi ataupun tidak kambingnya nak masuk ke dalam, jauh, memang sangat jauh. Yang jauh itulah halal sebenarnya. Yang jauh itu adalah halal. Jadi kalaulah dicuba dekat sini, syubhat, tak bosan, syubhat kita jalan. Sebab itu orang yang dalam keadaan dia wara', kadang kita ni salah guna perkataan, istilah. Wara' ni bukan orang kuat beribadat. Wara' ni bukan orang pakai serban, pakai syubhat. Kita tengok orang tu pakai alim, nampak pakai jubah, pakai serban. Wara' nampak tak ada. Wara' ni istilah bagi orang yang memelihara diri dari syubhat. Itu makna wara'. Kalau orang tu berpakaian jubah serban, belum lagi nampak apa. Kalau orang tu dalam keadaan dia hebat beribadat, kuat beribadat, dia panggil alim. Orang yang kuat beribadat. Kalau orang tu banyak ilmu, dia panggil alim. Orang yang ada ilmu. Dia bukan wara'. Wara' ni adalah orang yang menjaga perkara-perkara yang syubhat. Kalau syubhat pun dia jaga, haram lagi dah dia jaga. Kan syubhat kan jauh daripada. Maknanya syubhat
masuk haram tadi. Kalau syubhat ni pun dia jaga, maka haram dia takkan pergi. Jadi orang yang duduk dalam keadaan halal jauh sana, itu yang dipanggil sebagai wara'. Jadi istilah wara' ini ada pada semua para sahabat Nabi SAW. Saya nak buat satu cerita tentang Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar Al-Ghifari ini dia sahabat Nabi. Saya ringkaskan cerita dia lah, pasal panjang kan. Kita punya ni time dah kena potong. Jadi dia tak boleh lama-lama sangat. Isyak berhenti. Jadi ketika meninggalnya dia ataupun hampir meninggalnya dia duduk di satu tempat yang dipanggil Abdul Falah, tempat yang jauh terpencil, tak ada orang. Dan ketika itu Ummu Zar, isteri dia, menangis. Kata Abu Zar ni yang tengah nazar, dia kata, wahai isteri, pasal apa kamu menangis? Dia kata, wahai suami, kau semakin tenang, semakin nazar. Aku bimbang kalau kau meninggal pada waktu yang terdekat. Sebab dia tak ada orang kat situ. Rumah dia pun kosong, tak ada apa. Dia antara orang yang memang hidup tak mau dunia. Dia tak mau dunia. Habis semua barang-barang dalam rumah dia tak ada, semua diinfakkan fisabilillah. Dan kalau tengok daripada riwayat Abu Darda al-Ghifari, riwayat Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda punya kehidupan pula, dia dulu kaya raya, memang kaya di Madinah. Kemudian dia masuk Islam, hatinya terpaut mencinta kepada Rasulullah, cinta kepada Islam, cinta kepada Allah. Hubbul dunia tak ada lagi, jadi hubbul akhirah. Dan hartanya semua ni dia infakkan fisabilillah. Orang datang ke rumah dia, nak duduk bermalam 2-3 hari. Orang tanya, wahai Abu Zar, wahai Abu Darda, mana harta-harta kamu dalam rumah? Kata Abu Darda, aku telah hantar dulu di syurga. Dia telah hantar di syurga. Mana apa? Mana diinfakkan fisabilillah. Yang dulunya kaya. Ini orang yang zuhud. Tapi jangan salah faham zuhud ni. Nanti insya-Allah kalau ada masa kita sambung bab zuhud. Zuhud ni pasal dia dalam sangat. Sebab orang faham zuhud ini adalah pakaian yang koyak-koyak. Itu bukan zuhud. Zuhud ni adalah hati kita ni berpaling daripada dunia. Tapi kalau kata koyak-koyak baju tu, itu betul, tapi itu permulaan, peringkat paling bawah. Dia cuba nak asingkan dirinya daripada dunia, tak nak dunia, tak nak cinta dunia, dia boleh pakai macam itu. Untuk permulaan lah. Tapi bila ke puncak zuhud, dia tak sampai macam itu. Itu boleh review dalam kitab Penawar Pagi Hati Syekh Abdul Qadir Al-Madini. Tetapi Abu Zar Al-Ghifari kehidupannya sama. Setelah dihantarkan ke Syam, kemudian dipatah balik ke Madinah. Di Madinah ni dia duduk jauh terpencil dengan orang, tak ada orang. Ketika tenat dan nazaknya dia, maka dalam keadaan dia tanya isteri dia kenapa dia menangis. Dia kata, wahai suamiku, kau hampir meninggal dunia. Kalau kau mati, kalau kau meninggal waktu ni, tak ada siapa nak uruskan kau. Tak ada kain nak buat kapan. Kata Abu Zar Al-Ghifari, satu hari dulu masa kami dengan Rasulullah, ni selepas dari Rasulullah wafat. Dulu masa kami dengan Rasulullah pernah sebut di hadapan kami. Depan Rasulullah hanya ada 3-4 orang saja. Kata Abu Zar Al-Ghifari, Rasulullah pernah kata pada kami, akan ada yang datang kepada kamu nanti ketika menetenat dan nazar. Satu kumpulan yang akan menguruskan jenazah kamu. Jadi Abu Zar Al-Ghifari ini dia yakin bahawa itu adalah dia. Kata Ummu Zar, isteri dia, wahai suami, mana kamu tahu itu adalah kamu? Pasal ketiga-tiga yang ada itu semua dah meninggal. Tiga-tiga ni tak ada orang yang uruskan seperti mana Nabi sebut. Orang luar, maknanya orang luar lah, tiga-tiga ni semua daripada dalam. Jadi daripada luar ni tak ada. Jadi aku yakin yang tinggal hanya aku seorang saja. Dan kebetulan memang bukan kebetulan, ini memang Allah tentukan. Dia duduk jauh. Dan bukan waktu itu musim haji. Kalau musim haji mungkin ada orang lalu dalam, mungkin boleh tolong. Kemudian lama kemudian lalu satu kumpulan laki-laki yang lalu di depan rumah Abu Zar Al-Ghifari. Sehingga terlihat Ummu Zar sedang menangis. Orang tanya, ni tabi'in lah, ni bukan sahabat lah, masa dia tak jemput Nabi. Jadi dia tanya, wahai puan, kenapa puan menangis? Dia kata, suami aku nazak dan tenat ke. Dan aku bimbang dan takut kalau dia mati, tak ada orang nak uruskan dia. Siapa suami kamu? Kata satu orang daripada kumpulan. Dia kata, suami aku ialah Abu Zar. Bila dengar Abu Zar, maka terkejutlah nama. Dia dengar nama ni terkejut pasal Abu Zar ni nama besar. Abu Zar Al-Ghifari ni ialah orang yang mengislamkan, orang yang bawa Islam pergi dia punya kampung nama Ghifar. Yang ini yang dalam keadaan diislamkan semua. Dan sebelah kampungnya juga ada satu kampung Bani Aslam, juga Islam dengan sebab Ghifar Islam, atau kata hebat. Jadi Abu Zar Al-Ghifari ini satu orang nama tokoh yang kuat, yang hebat.
Dan bila kalau tabi'in dengar dengan nama Abu Zar, ni sahabat Nabi ni, kita kena tolong, kita kena jumpa dia. Dan kita lah, kalau dengar nama besar-besar, kita nak jumpa kan. Siapa dia? Contoh-contoh lah. Tak boleh sebut, pasal dia live. Jadi, dalam keadaan kita nak sebutkan bahawa bila dengar nama Abu Zar Al-Ghifari, macam-macam dalam keadaan yang ramai datang tadi, dia kata tak apa, kami boleh uruskan kalau ni. Jadi sampailah dia ke dalam rumah Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar tak meninggal lagi, dia tenang, masih lagi dalam baring, dalam keadaan nak meninggal dunia, nazar. Maka Abu Zar kata, anta sahibi. Dia kata, kamulah sahabat, kamulah yang diceritakan oleh Rasulullah yang kamu ni akan uruskan. Cuma Abu Zar kata, aku minta pada kamu supaya biarlah orang yang uruskan aku nanti yang tak pernah pegang jawatan. Kita pun terfikir, pasal apa tak pernah pegang jawatan? Nanti dia akan sebut dekat sini, orang yang pegang jawatan ni pun dikira sebagai syubhat. Ni yang jawatan yang berada dalam keadaan yang zalim, yang pemimpin-pemimpin yang zalim, dia duduk di bawah pemimpin yang zalim, jawatan-jawatan yang dipegang. Tapi Abu Zar Al-Ghifari ni, dia sebut jawatan saja, tak sebut zalim. Walaupun dia sebut begitu, dia tak tuduh orang ni semua adalah orang yang ambil benda-benda yang syubhat. Tapi kenapa dia kata tak nak orang yang ada jawatan? Sebab orang yang ada jawatan berpotensi untuk ambil syubhat. Itu je, dia tak tuduh orang pun. Maka salah seorang daripada mereka ni kata, wahai Abu Zar, kami semua ni adalah semua yang pernah pegang jawatan. Tak ada orang pun tak pernah pegang jawatan dalam grup kami. Cuma ada satu orang je yang tak pernah pegang jawatan. Satu orang gulam, budak, ada join dalam grup tu. Dia pun kata ni, satu orang budak ni, dia tak pernah pegang jawatan, sedikit. Dia kata, kamulah yang akan uruskan Abu Zar tadi. Tuan-tuan tahu, rupanya budak ni tadi, sebelum dia bergerak nak pergi musafir tadi, orang mana nak ke mana, dalam beg dia, mak dia telah letakkan beberapa helaian kain. Dan kain itu sebenarnya adalah untuk Abu Zar Al-Ghifari. Subhanallah, ni Allah punya rencana. Tak ada orang tahu. Tapi inilah sebenarnya ketentuan Allah. Kita nak sebutkan perkara ini, nak sebutkan bahawa Abu Zar Al-Ghifari, kalaulah kita katakan dia dah meninggal pun tak ada masalah pun kalau dia nak orang jawatan atau tak ada jawatan. Tapi sebab dalam kehidupan dia dijaga kewaraan dia, hidup dia pun dia tak nak ada orang yang syubhat uruskan. Ini kata orang yang paling tinggi, itu kata sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in, semuanya adalah orang yang haram. Sebab mereka tak ambil perkara yang syubhat, apa tak lagi haram. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dan banyak lagi lah kalau kita kisah tentang sahabat-sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, lagi banyak tentang waraknya mereka-mereka ini, Abu Bakar, Umar Al-Khattab, Uthman, Ali dan seumpamanya. Antara yang boleh menyebabkan hati kita jadi lembut ialah dengan melihat dan menghayati sirah-sirah Nabi dan juga sirah sahabat-sahabat Nabi. Itu yang boleh melembutkan hati kita sebab tengok dia punya kehidupan. Adapun yang ni datang selepas daripada itu, ni bab tasawuf, akhlak ni semua datang selepas daripada zaman-zaman sahabat Nabi, zaman tabi'in, baru dikhususkan satu tajuk mengenai tentang tasawuf ataupun akhlak ataupun adab. Jadi Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa peliharalah, ini untuk menjaga perut kita, pelihara daripada perkara yang haram dan syubhat, dan masukkan dalam badan kita hanya yang halal saja. Sebab tadi jelas disebutkan al-halal bayyinun wal haram bayyinun. Halal itu jelas dan haram itu juga adalah jelas. Dan kalau lihat daripada mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dan juga Imam Malik, selagi tak ada dalil yang mengatakan itu adalah haram, semua halal. Maknanya kalau disebutkan dalam fiqh punya dia punya fiqh, al-aslu fil asya' ibah. Asal sesuatu perkara itu ialah ibah, mubah, boleh buat semua. Selagi tak ada dalil yang datang mengatakan yang itu haram. Arak halal ke haram? Arak ada dalil mengatakan haram. Kan? Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu. Ya, ini adalah dalil pengharaman. Jadi bila ada dalil pengharaman maka dia menjadi haram. Tapi kalau tak ada dalil yang menunjukkan bahawa tak ada menunjukkan perkara yang haram, itu masih lagi dipanggil ibah. Tapi kalau macam tu, saya tu waswas. Waswas tu yang dia tu ibah. Walaupun tak ada sebut apa-apa, mana-mana pun tak sebut. Halal pun tidak, haram pun tidak. Macam saya sebut dulu kat sini. Dulu kita pernah sebutkan ada kedai-kedai yang kita ragu-ragu, tak tahu dia punya ni masakan dia macam mana, masakan dia betul, Islam, dia ambil ayam dia. Kita jadi ragu. Tengok dia punya cashier, dia ambil
order Cina, tukang masak Melayu, dia jadi selalu, ialah satu Malaysia punya restoran kan. Jadi dia jadi, ini apa ni? Boleh makan ke? Kalau yakin pada diri kita dan kita memang tahu bahawa itu adalah masakan daripada masakan Melayu, cuma kerjanya saja mungkin India dan Cina, mungkin ada buat macam tu. Kita yakin itu adalah halal lagi. Tapi kalau kita, saya kurang was-was juga, saya tak tahu dah mana satu ni halal ke haram, jadi jatuh di syubhat, maka tinggalkan yang itu, cari yang lain. Itu cara mudah. Kan, kenapa kita nak jalan-jalan, itu kata halal ke haram? Itu yang dia duduk kat sini tadi tu, garisan nak masuk kepada kawasan larangan raja tadi. Kalau dia buat begini sentiasa, berpotensi ataupun tidak lompat ke tempat larangan, berpotensi. Pasal dah terbiasa ambil perkara yang syubhat. Kita lah sebenarnya, kita ni semua ni ada banyak ambil perkara yang syubhat. Kan, kita tak tahu daripada mana sudut. Sebab tu orang dulu-dulu dia banyak sudut tanam sendiri, dia banyak mengembala kambing sendiri, dia masak sendiri. Dia tahu itu halal bagi dia buat sendiri. Sebab itu kalau kita tak yakin, dia akan jadi syubhat. Dan syubhat itu tidaklah menjadikan satu perkara yang mutlak haram, tetapi dia berpotensi untuk pergi pada perkara yang haram. Dan apabila engkau telah mendapatkan makanan yang halal, maka hendaklah engkau merasa cukup dengan memakannya, dan hendaklah engkau berhenti sebelum kenyang. Masalah dalam bab perut ni, dia cuma ada dua saja. Masalah perut cuma ada dua. Satu, ambil perkara yang halal, ataupun jangan ambil perkara yang haram dan syubhat. Yang kedua, jangan makan terlalu kenyang. Dua ni dia punya kerosakan dalam bab perut. Kalau kita buat, maka kita menjadi orang yang kufur nikmat kepada Allah. Makan ni sebelum, maknanya makan ni selagi tak sendawa, tak berhenti lah kan. Banyak apa? Belum sendawa. Dia berkira sendawa. Dia kira kenyang, rasa-rasa dah kenyang. Pasal kita punya saluran ni ada tiga. Di dalam hadis Nabi sebutkan ada tiga saluran. Satu saluran makanan, satu saluran minuman, satu saluran pernafasan. Makanan masuk dalam cantik. Minuman punya saluran pun dia masuk dengan makanan. Pernafasan punya saluran pun dia masuk dengan makanan. Itu yang jadi mungah tu, sandar tembok macam tu. Dalilnya buku puasa. Lapar kan, daripada pagi tak makan, lepas tu buku puasa dengan macam-macam ayam kulit, bertoprak, roti john, makan semua. Makan, sandar. Dia sandar, itu yang berlaku malas dalam beribadah. Tak lambat dah. Awal pergi semangat, tak pergi orang tarawih. Masuk hari ke-3 ke-4, makan dah. Nantilah kita semayang tarawih di rumah dah. Dah pukul 8.30 lah, dia masih di tembok lagi. Maghrib tak semayang. Sampai tentu tahap dia. Sebab orang yang banyak makan ini, dia akan melemahkan apa tu dia kata. Bila orang yang banyak makan, kerana perut yang kenyang itu mengeraskan hati. Al-qaswatu fil qalbi, dia akan mengeraskan hati. Bila keras hati ini, kalau tengok dalam kitab Al-Imam Al-Haddad rahimahullah, keras hati ini, apa sahaja yang berlaku pada dia, nasihat tak lulus dah, tak jalan. Bila apa sahaja perkara yang sedih-sedih, tak ada rasa hibur lagi dah. Bila cerita tentang barzah, cerita tentang kiamat, tak rasa takut lagi dah. Al-qaswatu fil qalbi, dia jadi macam tu. Hati keras ni bahaya. Sampai bila hati keras ni biar jadi keras, maka jadi hati mati. Mati lagi tak ada duduk dari bawah lagi. Mati lagi susah. Nak buat ibadat, Allah tak bagi jalan tunjuk untuk dia. Itu kata al-qaswatu fil qalbi, iaitu dalam makan yang banyak itu akan mengeraskan hatinya dan menumpulkan akal. Menumpulkan akal ni maksudnya dia lambat faham. Orang cakap, maksudnya kalau orang ini antara tips untuk anak-anak nak periksa makanan dia jaga. Sebab kadang makanan dia itu yang menumpulkan akal. Cikgu bagi penerangan tak faham-faham, bagi banyak kali tak faham-faham, tumpu kat dia pun tak faham-faham. Cek balik makanan dia. So makanan ni kalau tengok dalam kitab Syekh Abdul Qadir Ahmad ataupun Imam Al-Ghazali, dalam kitab Al-Arba'un fi Usuluddin, iaitu first kali bab mengenai tentang sifat mazmumah, dia panggil syarhut ta'am, logo atas makanan. Dia letak tu dulu yang pertama. Maka baru keluar sifat yang kedua, dia panggil syarhul kalam, banyaknya berkata. Kemudian baru keluar sifat yang ketiga, al-ghadab, marah. Kemudian baru keluar yang keempatnya, dengki. Kemudian baru keluarnya kedekut. Kemudian baru keluarnya hubbul jah, kasih kemegahan. Kemudian baru keluarnya hubbud dunia, kasih kepada dunia. Kemudian baru keluar takabur. Kemudian ujub. Kemudian riya. Itu tujuannya apa? Awal sekali ialah logo atas makan. Syarul ta'am ni maksudnya banyak makan. Sifat banyak makan ni dia akan menyebabkan banyak lagi sifat-sifat mazmumah yang lain akan timbul. Sebab itu bila orang yang banyak makan ini, dia akan menumpulkan akal. Jadi slow sikit.
Kita tak adalah kata tak boleh rawat, boleh. Cuba kurangkan sikit makanan dan cuba cek makanan kita semula. Dan memberatkan anggota daripada berbuat ibadat, sebut tadi dah. Memberatkan badan kita daripada melakukan ibadat kepada Allah, juga mencari ilmu. Malas nak pergi cari ilmu, itu semua dalam keadaan dia tak larat lagi dah. Pasal kenyang, nak ibadat pun mungkin sekejap-sekejap je lah. Dan pula kalau makan banyak, perut pula berselalu dalam. Tadi ayam, ikan, sayur semua makan, gaduh-gaduh dalam perut tu. Jadi bunyi perut lah. Semayang tak khusyuk lah. Allah, bunyi lah. Pelaga ayam tu dengan ikan lah. Ya Allah, makan aku tadi dah. Tadi tengah semayang ni. Kan? Maknanya makanan tadi itu menyebabkan kita hilang khusyuk dalam semayang. Sebab itu disebutkan bahawa dia akan menjadi lemah dan berat untuk kita nak berbuat ibadat dan mencari ilmu. Bahkan perut yang kenyang itu akan menguatkan syahwat. Orang yang makan banyak ni, dia akan timbulkan nafsu syahwat. Maka bila nafsu syahwat naik, dia bukan tiba-tiba turun naik nafsu syahwat. Dia bermula dengan mata, kemudian dia bermula dengan telinga, kemudian dia naik sampailah kepada kemaluan. Itu nafsu syahwat. Dia akan jadi naik dengan sebab banyaknya makan. Dan membantu tentera-tentera syaitan. Maksud membantu tentera syaitan ni adalah satu benda yang disebutkan dalam kitab Marqil Ubudiyah, syarah kepada kitab Bidayatul Hidayah ini, ialah seperti dia boleh melakukan perkara yang zalim, ataupun dia khianat, ataupun dia ni adalah kufur, ataupun tidak memelihara amanah, dan macam-macam lagi lah. Kalau dalam kitab ini disebut 10. Ini membantu tentera-tentera syaitan, iaitu kita sendiri yang melakukan dosa dan melakukan dosa maksiat. Kenyang dengan yang halal adalah punca segala kejahatan. Kalau tadi yang kita kenyang tadi itu dengan sebab kita makan perkara yang halal. Halal yang kita makan itu kalau kenyang, dia boleh jadi beberapa yang kita sebutkan tadi itu. Dapat tumpulkan akal, dapat menyebabkan hati yang keras, dapat menyebabkan malas. Itu yang halal. Kata Imam Al-Ghazali, maka betapa pula kenyang dengan makanan yang haram. Kalau makanan yang kenyang tadi dengan sebab yang haram, mana lagi teruk daripada apa yang kita bincang. Kan? Yang tadi kita bincang tu hati keras, tumpul akal, tak boleh beribadat, batu tentera syaitan, iaitu adalah daripada sumber yang halal. Tapi kalaulah kita sebutkan dia ni makan makanan yang haram, maka dia boleh buat lagi teruk daripada itu. Mungkin dia tak dapat petunjuk daripada Allah, mungkin dia tak dapat hidayah, dia tak dapat nak taufik daripada Allah. Mungkin dia boleh dengar tapi tak jalan nak. Orang bagi nasihat pada dia, nantilah dia mungkin ada satu bab, nanti dia mungkin sampai pada hatinya, dia panggil tulul aman. Dia panggil dia rasa dia boleh hidup lama lagi. Dia sampai tahap macam tu. Jadi dia tak buat apa-apa, sebab dia rasa dia boleh sampai umur 80 tahun. Tapi sepatutnya dia kena buat sekarang, sebab dia berkemungkinan dia boleh mati waktu sekarang. Tapi sebab dia makan benda yang haram banyak pula lagi, maka menyebabkan hati dia lemah, hati dia jadi keras dan tidak mampu untuk nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu mencari makanan yang halal adalah wajib atas setiap orang Islam. Mana mencari makanan yang halal itu adalah wajib untuk orang-orang Islam. Ini Allah sebutkan juga dalam surah Al-Baqarah ayat 168, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah kamu daripada rezeki dunia ini halalan thayyiban. Halal dan juga baik, jadi baik. Bukan halal saja, tapi dia mesti baik. Baik daripada sudut kesihatan, walaupun dia halal. Kan, contohnya kita ni kecil manis, tapi duk makan tu kok banyak-banyak Pepsi kan, benda yang bergula manis-manis. Jadi dia halal, tapi disebabkan dia tak baik, dia tak masuk dalam kategori. Jadi kata Allah, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah apa yang ada dalam dunia ini dalam keadaan yang halal, makanan itu, dan juga baik. Dia mesti ambil yang halal dan mesti ambil yang baik. Dan berbuat ibadat atau mencari ilmu dengan memakan makanan yang haram adalah seperti membuat sesuatu binaan di atas melongkokkan sampah. Dia dibuat ibadat, tetapi dalam keadaan dia makan makanan yang haram. Ibadat dia buat, cari ilmu dia buat, seolah-olah dia bina satu binaan. Di bawahnya, kalau dalam kitab ni disebut tempat yang najis, bawahnya ada najis. Mana ada orang datang? Mana tempat yang dia buat, binaan yang dia buat, binaun itu yang dia buat adalah daripada tempat yang busuk, tempat yang kotor, jijik, orang tak nak datang. Seolah-olah dia bina diri dia macam tu. Mana dia bina diri dia untuk ilmu, untuk ibadat, kemudian nak amal, tapi dia masukkan dalam badan dia sumber yang haram, seperti dirinya itu adalah binaan yang kotor.
Jadi boleh jadi tak Allah terima? Pasti tak terima pasal masuk benda haram. Benda yang haram kalau masuk dalam badan, kullu namatin min haram fannaru aula bih, kata Nabi. Setiap makanan yang tumbuh pada badan kita ini adalah perkara yang haram, fannaru aula bih, neraka tempat dia paling aula. Jadi kena cek semula, kita nak makan ni pastikan benda tu adalah haram. Haram ni saya sebut dulu dah. Haram ini dia ada haram yang jelas, mutlak, ada haram yang dia tak mutlak, dia tak nampak. Tapi dia haram. Haram yang mutlak seperti mana yang disebutkan tadi dah, araknya, khinzir, babinya, ni semua adalah perkara-perkara yang haram dan mungkin kita tak buat. Jadi kita orang masjid. Orang masjid ni tak akan buat lah benda itu, minum arak. Tiba ada orang mana dia pergi kelab malam tu, minum tu je. Mungkin tak lah, pasal kita orang masjid, dia tahu kita pakai rupiah. Tapi haram yang tak mutlak ni, dia satu benda yang daripada sudutnya dia dapat amanah, tapi dia khianat. Contoh saya sebut dulu, dia masuk kerja pukul 8, balik pukul 5, tapi dia masuk pukul 9, balik pukul 3. Gaji dapat sama. Ada orang yang kadang dia pergi tempat ofis pejabat dia ambil pula barang-barang majikan, barang ofis dia ambil tanpa izin, dia sebagai pencuri. Lepas tu bawa balik pula, duit yang dapat dia tu bawa balik pula, bagi makan isteri, bagi makan anak. Itu haram, tapi haram yang bukan nampak sangat. Sebab itu pun kena periksa keberkatan yang ada pada rezeki yang kita dapat. Ni daripada sudut pendapatan kita lah, kan? Daripada sudut pekerjaan yang kita buat, benar-benar halal ke? Saya kenal satu orang, baguslah, prinsip dia bagus, kan? Dia kerja dengan satu syarikat, tapi di Asia lah syarikat itu. Jadi dalam keadaan bila dia duduk dalam syarikat tu bekerja, kemudian dia nampak daripada satu sudut, dia kata yang ini tak boleh, pasal ni dah langgar syariat, pasal dia dah masuk benda yang haram. Maka dia usulkan dalam syarat, dia kata, dah Ustaz, sikit apa salahnya? Daripada situ yang akan jadi banyak tu. Kalau dia kata sikit apa salahnya, maka jadi haram juga walaupun sikit. Dalam air yang bersih ini halal, tapi dimasukkan setitik dia air arak, takkan boleh jadi halal. Tapi tak ubah kadar pun. Ini bukan taharah, ubah kadar warna dan rasa. Setitik air arak masuk dalam air mineral ni haram terus. Sebab itu kalau kita sebutkan walaupun sikit benda yang haram dia buat, tak haram. Jadi sahabat kita ni tulis surat, design, buat terus. Sikit pun tak nak ambil. Pasal benda tu boleh menyebabkan tumbuhnya daging dalam badan kita ni daripada sumber yang haram. Prinsip kita kena pegang betul. Jadi seperti Abu Bakar, jadi seperti Umar, jadi seperti Al-Imam Junaid Al-Haramain, jolok balik lidah, jolok balik tekak, dia keluarkan benda yang syubhah, bukan haram, syubhah. Tak tahu daripada sumber mana, takut. Begitu takkan sampai tahap itu dah masuk kenyang. Ustaz, alhamdulillah, nanti saya tawarkan dah lah. Kita jadi ada kata tak sampai warak tu tak sampai. Tapi nak pergi tahap situ boleh tak? Boleh. Kita doa pada Allah supaya kita boleh sampai tahap warak tu. Sebab nak jaga benda tu sangat tinggi. Dia mesti by step by step. Jadi satu persatu dia akan pergi dan akan sampai. Maka dia bina dirinya adalah untuk binaan yang busuk, yang rosak. Akhirnya Allah tak terima ibadat dan apabila kau merasa cukup dalam setahun dengan hanya memakai sehelai baju yang kasar. Kasar maksud yang tak apa nak cantik lah, tak apa nak selesa, jenis yang biasa-biasa saja. Dan merasa cukup dalam sehari semalam dengan 2 potong roti daripada tepung yang kasar. Dan maksudnya bukan roti. Kita duduk zaman ni adalah zaman makan beras, bukan makan beras, makan nasi. Jadi mereka ni zaman Imam Al-Ghazali ni tahun abad ke-5 kurun ke-6. Mereka pun zaman orang-orang Arab ni, dia punya makanan asasinya itu je lah, roti, gandum, itu je. Kita makan nasi, maka nak dikaitkan dengan zaman kita, makanan yang makan pada kita ni cukup sehari, 1 kali, 2 kali cukup. Tapi kalau 2 kali pun dah lebih je sebenarnya. Tapi ialah, dia nak masukkan di sini apa? Merasa cukup dalam sehari semalam dengan 2 potong roti daripada tepung yang kasar. Maksud dia makan sehari, sekali ataupun 2 kali, tapi tak merasa kenyang sangat. Nanti kita akan ceritakan sikit dia punya cerita tu lah, tinggal 3 minit. Dia punya tahap, kita punya menahan lapar ni, dia ada peringkat. Paling bawah, paling rendah, dia boleh tahan diri dia untuk tidak makan terlalu kenyang 1 hari sekali. Mana dalam 1 hari tu dia makan sekali dia kenyang. Tak kira lah tengah hari ke malam ke, dia bukan makan kenyang, pagi kenyang, tengah hari kenyang, petang kenyang, malam kenyang. Itu dah tak masuk dalam bab tu. Sebab paling rendah sekali ialah sehari sekali saja kenyang. Itu paling
redap. Tapi boleh tak dia nak makan sikit-sikit ni, macam makan roti sikit ke, air sikit ke, boleh. Biskut ke, boleh. Dia tak boleh kenyang satu hari. Itu paling redap. Naik sikit, dia ada 3 peringkatnya. Naik yang keduanya adalah dia menahan dirinya daripada kenyang 2 hari sekalinya. Mana dalam tempoh 2 hari tu, ada satu part yang dia makan, satu time yang dia makan, satu kali dia kenyang. Yang lain-lain semua dia makan sikit-sikit, kurma ke, buah ke, cicah biskut ke, itu saja. Nak menahan dia punya kelaparan. Dia sebenarnya ada hikmah daripada situ. Nanti insyaAllah kita akan cerita berdepan. Dan paling tinggi ialah menahan diri daripada kenyang 3 hari sekali. 3 hari sekali itu baru makan kenyang. 3 hari sekali. Ambillah mana-mana time 3 hari. Yang lain-lain itu dia ambil sikit. Abu Bakar As-Siddiq dia makan 6 hari sekali kenyang. 6 hari sekali kenyang. Dia punya kehebatan. Sebab makanan dia adalah untuk nak membetulkan tulang belakang dia. Maksud tulang belakang ni beri kekuatan untuk nak beribadah kepada Allah. Itu dia tujuan dia makan. Bukan makan untuk kenyang. Makan dia adalah untuk memberikan kekuatan untuk dia beribadah. Boleh bangun malam, boleh pergi masjid. Itu tujuan dia makan. Sebab tu dia makan bila mana dia rasa lemah, dia makan. Jadi kenyang. Sebab kita pun tahu zaman Rasulullah, zaman sahabat, bukan ada makan yang banyak-banyak. Apatah lagi orang yang duduk di ahlus sufah kan, bukan ada makanan. Jadi dalam tiga pangkat ini, darjat ini yang paling tinggi adalah 3 hari sekali. Dan 1 hari sekali yang kita yang kita sebut dari peringkat paling bawah telah ada pada kita pada bulan Ramadan. Sebab kita makan sekali kenyang pada waktu buka saja. Murid-murid itu tak campur, itu tambahan. Kan? Kita makan dah ada dah waktu tu. Sebab tu tengok dalam Ramadan hati kita bersih, kita boleh kuat kepada qiyamul lail, baca Quran. 11 boleh baca Quran ni, tadarus. Pasal waktu tu kita duduk peringkat yang boleh tahan makan daripada kenyang yang banyak. Tapi bila keluar Ramadan, akhirnya makan balik lah. Ke open house kan. Cuma tahun ni kurang sikit open house ni, tak apalah, tahun depan insyaAllah dia jadi semula. InsyaAllah Allah hapuskan semua penyakit-penyakit yang berbahaya, wabak-wabak yang berbahaya. InsyaAllah Allah selamatkan kita, jauhkan kita daripada wabak yang berbahaya, penyakit berbahaya insyaAllah. Kita sambung pada kuliah yang akan datang, masih lagi membicarakan tentang menjaga perut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah Rahmanir Rahim, kami menyerahkan mohon kepada-Mu ya Allah. Ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa pasangan dan anak-anak kami, dosa kaum kerabat kami, dosa kaum muslimin dan muslimat sekalian ya Allah. Ya Allah, matikan kami dengan mati yang baik, jangan matikan kami dengan mati yang tidak baik. Kurniakan kematian buat kami dengan kalimah la ilaha illallah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.